Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi kutbil 'arifin bi taqaddalna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma jahilna وارفعنا وعلمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون واعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء الا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمه الا من الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه تعالى تفكر الأسواق للمنطق. Kata musnif, maka kita sekarang ini ambil daripada ulama yang diambil daripada ulama-ulama yang dahulu sehingga sampai kepada ulama-ulama yang boleh mujtahid, yang boleh ijtihad daripada Quran hadis, yaitu al-imam, imam-imam yang empat itu. Sebab itulah kita disuruh ambil faham daripada kitab-kitab ulama yang muktabar. Maka janganlah kita tinggal daripada ulama-ulama itu, dan telah berkata ulama di dalam nazamnya. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, memberikan nikmat besar, masih memberikan kesempatan ke atas kita untuk berada dalam alam ni. Alhamdulillah, dapat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, ditakdirkan kita mendapat hidayat, diberi pada kita kemudahan taat, dijauhkan kita pada maksiat. Mudahan semua makhluk ni Allah tak ada beri taufik hidayat untuk taat, begitu juga tinggalkan maksiat. Amin. Syukur diberi pada kita keinginan terus nak belajar, memahami perjalanan Islam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia dihidupkan hati sanubari kita, disedarkan kita kepada kekuasaan dia, disedarkan kita kepada dia. Dialah mewujudkan kita dan sekalian alam ni. Alhamdulillah, dialah satu-satunya yang boleh memberikan mudarat dan manfaat, mengurnia atau tak kurniakan sesuatu. Tiada apa yang ada berupa nikmat atau bencana atas muka bumi ini, melainkan semua datang pada dia. Alhamdulillah, diberi kita kesungguhan untuk belajar, untuk ilmu, diberi kita kesihatan, kelapangan masa, dan insya-Allah kita nak meneruskan kesempatan malam ini, meneruskan bacaan daripada kitab yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Cik Kok Diang ni, berkenaan bagaimana alasan, hujah, penjelasan daripada beliau bagaimana salahnya fahaman Wahabi ini, dan kitab atau risalah ringkas dia tulis ini untuk menolak apa-apa saja pandangan pendapat daripada kumpulan ni, kerana mereka ni melanggar disiplin, melanggar SOP yang sepatutnya kita sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut Quran, ikut hadis, ikut salafus salih, tentunya ikut ulama-ulama muktabar, antaranya imam-imam mujtahidin
rujuk pada ulama. Fas'alu ahlaz zikir. Kita takkan buat hukum sendiri yang kita bukan ahli. Bahkan hendaklah rujuk dan taklid kepada imam-imam mujtahidin yang 4 ni. Itu yang kita nak sambung insya-Allah. Maka kata dia, sekarang ni kita sekarang ni ambil daripada ulama-ulama. Cuma pastikan ambil pada ulama. Tuan. Dan ulama yang kita nak ambil ini mestinya ulama-ulama yang ada salah silah dengan ulama-ulama yang dahulu. Zaman kita ni zaman fitnah besar dari kalian. Saya baca dululah. Sagi saya sebut tu, baca tu lambat kan nak baca lah. Kita ni duk ambil daripada ulama. Yang ulama yang kita ambil ni mestilah ulama ni diambil daripada ulama-ulama yang dahulu. Sehinggalah sampai kepada ulama-ulama mujtahidin. Nampak dia punya disiplin tu. Yang ulama mujtahidin mereka ni tentunya pakar ambil faham daripada Quran dan hadis. Jadi dengan kita ikut ulama yang ambil pada ulama-ulama. Ulama-ulama ni ambil pada para ulama-ulama yang mujtahidin. Nak menunjukkan ada salah silah ilmu yang kita belajar ni mesti ada apa disebut salah silah lah bahasanya, ada chain kan? Ada rantaian perkaitan daripada tok guru, daripada Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, satu. Kita tak bypass pada Rasulullah, tidak. Dan tentunya imam mujtahidin yang kita bicara ni tentulah a'immah yang 4. Mereka ni benar sudut fiqhnya, benar sudut akidahnya, benar sudut tasawufnya. Cuma atas nama ni a'immah yang 4 ni popular fiqh. Bukan maksudnya fiqh mereka, tauhid mereka korup. Bukan bermakna tasawuf mereka korup. Subhanallah. Tak ada. Kita rujuk pada mereka ni kerana tertonjol sudut fiqh. Tapi akidah, macam mana kita belajar apa akidah ahli sunnah wal jamaah, tasawuf atas disiplin yang telah membukukan dan mentertibkan disiplin ilmu ni Syekh Junaid Baghdadi. Atas fiqh kita sebut umum demo, tapi mereka ni adalah kalau ikut suri tauladan, nak diikut dari sudut akidahnya, fiqhnya, tasawufnya. Dan setiap a'immah yang 4 ni, tengok dari segi tauhid, dia fiqh, dia khas, saya nak sebut tasawuf sikit. Semua ada tok guru tasawuf dia. Semua ada guru batin dia. Cuma saya tak ingat satu-satu. InsyaAllah kalau saya dan bertemu guru, sebut guru kat senang ingat. Siapa guru masing-masing a'immah 4 ni dalam bab batin, dalam bab perjalanan batin. Mereka fiqh, mujtahid, guru mereka dalam bab batin pun ikut mereka. Tapi mereka ni ada guru batin yang lagi pakar dalam bab, misalnya bab batin, perjalanan batin, fiqh batin, itu kalau nak sebut tu faham dalam perjalanan qalbi, perjalanan roh, perjalanan sir. Itu istilah-istilah para ulama kita. Mereka ni pun berguru dengan orang yang pakar dalam bab tu. Pasal mereka kepakaran dalam bab ilmu zahir. Ada ulama yang pakar dalam ilmu batin. Istilah kita dalam syarak memang ada nikmat zahir, nikmat batin. Ada ilmu zahir, ilmu batin. Ilmu batin, ilmu iman lah. Bukan ilmu batin tu ilmu itu kan ilmu batin, silap sihir, jin. Ilmu batin ni macam mana nak iman Allah Ta'ala. Antara kita belajar iman dengan syuhada, iman dengan para nabi. Walaupun nabi kita tak lihat, dalam hati ni subuh kat Rasulullah ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada guru mesti nak asuh kita pergi bab tu. Nak bertukar pun kami bertukar sehari ni. Itu yang tak ngajar zuhur, tak ngajar. Tu pun ramai, tu pun kelang kabut juga. Tukang bidang terjut lah kan.
Orang betul-betul tukang tengok kami bertukang malu. Skru buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka boleh tutup, boleh buka cabut. Tapi bolehlah cara kami kan. Upah orang mahal. Dah tu demo pun sibuk tempat lain. Kami buat cara kami lah. Kalau tukang yang pakar tengok kami buat dia gelak kan. Tapi orang tak kerti kata boleh juga dia boleh bertukang je. Ada pakcik seorang tadi kata dia bertukang semua ni. Dia pandai tukang kot pakcik tu. Malu kita buat tak tahu je dia datang dia usah tengok kita kan. Gelak kan. Dia tahu buat kita buat kerja gitu. Nak cerita apa ni? Jadi mereka ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ulama-ulama kita ni, imam empat ni masyhur ilmu zahir, fiqh. Saya sendiri pun berguru, ada bab perjalanan akidah ni saya rujuk dia. Fiqh dia rujuk saya. Arab dia tak belajar Arab secara khususnya. Nahwu, saraf dia tanya saya. Saya dalam bab perjalanan silsilah, saya pun berguru dengan dia. Dia yang pertemukan saya dengan guru dia. Tapi dalam bab-bab fiqh Syafi'i apa, dia kena tanya saya. Dia memang dia tanya saya. Pasal dia bukan mengaji fiqh Syafi'i secara khas macam mana saya mengaji. Saya lalu berapa puluh kitab Syafi'i. Dia lalu jugalah, tapi istilahnya orang awam dari sudut ilmu tu. Tapi dia khas dalam perjalanan batin. Ada guru khas perjalanan batin. Saya berguru kan dia. Macam mana saya kalau mengajar ni, tapi kalau bertukang, saya mengaji dengan orang lain yang pakar bertukang. Wiring saya pakar, ngaji dengan pakar wiring lah. Takkan orang wiring ngaji dengan saya wiring, saya bodoh wiring. Nak kata bodoh sangat, tidak lah. Takkan nak pasang fuse pelak tu, hati lah. Pening sikit, beli lain lah. Okay. Tadi pun berapa alat rosak tadi, wire rosak, jenuh kita betul. Apa cerita ni? Rujuk pada ahli dia, memang kena rujuk pada ahli. Agama tak rujuk pada ahli, rosak. Itu prinsip dia. Dan prinsip dia nak ajar kita ambil pada ulama. Cuma nak pastikan ambil pada ulama. Kalau kita tak ambil pada ulama, ni saya nak sebut ni. Contoh misal kita lah ni, khasnya kita sebut, saya nak sebut ni perak lah. Pasal ni bertalu-talu soalan tanya. Soalan tanya apa? Dulu kita kalau zon merah tak boleh sembahyang Jumaat. Bahasa mudah gitu lah. Boleh sembahyang 6 orang, 13 orang, 23 orang. Itu kan? Angka-angka saya tak ingat tu, sorry lah. Mula-mula tu 12 orang. Masa tak zon merah pun, masa mula-mula PKP dulu 12 orang kan? 12-13 itu lah. Sekarang ni keluar pula satu kebenaran khas daripada majlis agama untuk membolehkan kita sembahyang Jumaat. 40 orang tak termasuk jawatan kuasa. Jadi kalau jawatan kuasa 13, pegawai dia nambuh je gitu kan. Dah 20 tambah lagi, mungkin dekat 60 orang. Zon merah. Oh, alhamdulillah. Tapi habis dibuka pintu semuanya. Zon merah pun masjid pun, surau pun, madrasah pun, sekolah-sekolah, asrama penuh. Aci apa ada tempat solat itu kot. Boleh buat sembahyang Jumaat. Keizinan tu bagus dah. Tapi saya nak sebut gini, bagi ada akal. Akal apa? Itu izin pemerintah. Kita nak buat ni kena izin syarak. Walaupun pemerintah bagi, dengar. Syarak tak bagi, tak boleh buat. Pasal tak cukup syarat. Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham saya cakap apa? Saya bukan nak tak menerima dia bagi kita sembahyang Jumaat pada zon merah tu. Pada saya cukup bagus dah. Tapi dia bagi tu, kita ni orang yang mengaji syarak ni, yang reti ambil pada ulama ni, kita ada disiplin ilmu dengan kaedah agama. Yang dema bagi lesen tu, itu lesen kaedah pemerintah. Dengar saya sebut. Tengok saya nak sebut tani dulu.
antara hubungan pemerintah dengan hukum agama. Pemerintah kalau kita tak sembahyang Jumaat, dia tak buat tindakan apa-apa. Satu Malaysia tak sembahyang Jumaat, dia bukan kedah. Dia bukan gaduh ke dia. Kalau kita diwajibkan vaksin, kita tak ambil vaksin, mampus dia cari kita main lepas cacing. Betul saya cakap. Saja anak-anak kecil-kecil tak ambil vaksin ni, misi dia datang rumah, telefon tanya, orang tak sembahyang haram. Haram dia tanya je. Betul saya cakap, betul saya cakap. Bila pemerintah tak ambil berat bab solat, adakah kita boleh tak ambil berat bab solat? Dengar saya sebut, saya nak sebut bahasa kampung, bahasa saya ni kepala otak kan. Itu bahasa saya. Betul ke saya cakap ni? Betul saya cakap. Betul ke saya tak betul cakap? Ke bila pemerintah tak ambil edah, biar pemerintah tanggung dosa kita. Itu. Dengar kepala otak kan. Masa bila dia tanggung dosa kita? Siapa dia ajak itu? Syariat mana ajak itu? Tunjuk kat saya nak tengok. Pemerintah kalau kita minum arak, kilang arak pun dia bagi buat. Bukan bermakna kita boleh minum. Kacau sikit lah saya sebut gini. Andai katalah esok dia kata ikut hang lah nak zina kan. Contoh, saya bukan nak bagi lesen kan? Adakah kita boleh zina? Alhamdulillah, pandai. Okey, sekarang nak ni isu baliknya. Dia bagi kita sembahyang Jumaat. Bagus dah boleh sembahyang Jumaat. Sahkah sembahyang Jumaat kita kalau tak ada orang mustautin? Jawab tu dulu. Pasal itu syarat kita. Katalah dia suruh sembahyang Jumaat, kita tak ada wuduk, boleh sembahyang tak? Dia bagi. Memang dia bagi lah bodoh. Dia bagi sembahyang Jumaat, tapi hang nak sembahyang hang kena ada wuduk. Hang kena tutup aurat. Kena suci pada najis. Kena syarat mustautin. Baru boleh sembahyang Jumaat. Kena syarat 40. Mesti di tempat yang ada penempatan. Tak boleh sembahyang dalam hutan belantara yang tak ada penempatan. Tak boleh sembahyang atas gunung, tak boleh sembahyang atas bukit. Tak boleh sembahyang ada bas 3-4 bas. Pusapir kumpul satu tempat sembahyang Jumaat. Mana boleh? Bukan mustautin. Walaupun kerajaan bagi. Dengar. Reti. Itu keizinan pemerintah. Katalah pemerintah, satu lagi dengar saya nak sebut, saya nak bagi faham hukum yang kita duk belajar ni dengan apa yang duk berlaku tu baru cerdik namanya. Faham. Orang tak faham, dia jadi lembu cucuk hidung. Katalah pemerintah ni kalau orang perempuan musafir seorang-seorang, dia bukan gaduh. Kalau katalah ada orang perempuan, dia bawa surat pelepasan lintas negeri kan. Kerajaan ada surat tu kejar ke apa, mesyuarat ke apa ke, pergi belajar ke apa. Seorang perempuan, kerajaan cop polis, ada tarikh apa, lulus. Macam mana? Boleh tak? Kerajaan tak ada masalah. Dia bagi pelepasan, dah ada cop polis, ada surat, jalan. Syarat orang perempuan nak musafir kena ada mahram. Polis dia tak tanya siapa suami, siapa dalam kita, seorang-seorang tak? Turun, berhenti, pergi panggil suami, panggil anak, panggil bapa, mamai, baru hang boleh berjalan. Ada macam tu. Tak pernah saya dengar dalam sejarah Malaysia, tapi syariat macam tu. Adakah bila pemerintah tak ambil berat bab hukum hakam tu, kita boleh buat je? Kerajaan tanggung dosa kita pasal dia tak suruh kita bawa mahram pun. Ya, dengar saya sebut kepala otak. Nah, bahasa saya mudah gitu senang. Cakap bahasa kampung senang. Duk berlapik sangat buat apa? Boleh faham cakap saya? Mudah orang tak nak faham dengan kita. Itu yang kita nak belajar ni, kita ambil daripada ulama. Ulama kita ambil daripada ulama. Ulama ambil daripada ulama mujtahidin. Ulama mujtahidin memang pakar, mesti ambil daripada Quran hadis. Clear dia. Yang kerajaannya, kasar sikitlah saya sebut kerajaan. Kasar sikit. Pasal memang kena faham pemerintah tak semua dia buat menepati syarat. Kan?
Kalau dia buat semua menepati syarat, semua orang dah patuh syarat tak makan kita daging kangaroo tau. 40 tahun makan daging kangaroo. Tu kangaroo kena daging babi tu nak kata apa? Berapa tahun dah kita duk makan mi Cina. Berapa tahun ada orang duk makan kuih pau Cina, nama kuih pau Ahmad. Nama Ahmad lah tu, tapi Cina. Kat mana? Tapah kapar lah. Panjanglah saya sebut tu. Ya. Berapa lama dah kita duk makan sebut kari ala gapa, cap mata. Berapa lama lah kita dah terbabas makan kerbuk kari babas. Memanglah bukan babi babas tu, tapi produk bukan Muslim. Serupa macam minum kopi tiang, serupa dari segi hukum. Kopi tiang, kopi itu bukanlah babi, tahulah, tapi diolah oleh orang makan babi. Dengar elok. Boleh faham saya cakap apa kan? Gamak nak makan orang makan babi, buat kopi untuk kita pergi minum kopi. Gamak minum. Bukan absolutely haram, tapi tu babi. Dengar, kalau kita pergi kedai, ada orang bancuh ayak, dia bancuh ayak macam ni. Jawab elok-elok pekah. Najis ke tak najis? Najis ke tak najis? Tak najis, cuma cemar kan. Sambil buat alerganya. Gamak minum. Bukan najis. Ini babi tu. Memang tak nampak. Saya nak ajar sistem, saya nak ajar agama. Itu peka. Akidah, lagi berat. Satu, kita disuruh ambil daripada ulama mujtahidin. Ambil faham daripada kitab ulama mutabar. Saya sebut pada Jumaat tadi tu cerita ulama mutabar lah tu. Tetapi tunjuk kat saya kitab yang dalam mazhab Syafi'i ada kaul mana-mana ke boleh sembahyang Jumaat dengan tak ada satu pun orang mustautin. Contoh dekat sekolah agama penuh, cikgu pun tak duduk situ, warden pun tak duduk situ. Warden kalau duduk situ pun pasal dia warden. Hari dia tak bertugas, dia balik. Warden lain buka, Pak Gad pun tak duduk situ. Boleh faham? Tak ada yang mustautin situ. Cikgu pun tak mustautin situ. Budak pelajar pun tak mustautin situ. Tapi ada masjid, ada surau dalam kampus, tempat pengajian, kolej, universiti. Siapa nak bagi sah Jumaat? Jawab. Walaupun pemerintah bagi. Saya bukan nak sanggah pemerintah, tapi saya nak cerita terima kasih bagi sembahyang Jumaat, alhamdulillah. Tapi jangan buat bodoh pelaksanaan kita tak ikut SOP syarak. Kita tak ikut SOP pemerintah, takut kena denda. Tapi buat hukum Allah Ta'ala tak ikut SOP syarak, memang tak ada denda daripada kerajaan. Tapi tak sah mengikut kaedah kita. Apa buat kerja sia-sia macam ni? Saya sebut macam tu ialah ini pandangan saya yang saya tengok dalam kitab. Inilah saya duk ngaji dulu. Satu saya sebut, satu saya ngajar. Kalau saya diam benda ni jadi setan bisu. Demo dah setan macam-macam tu, saya tak heran lah. Saya tak menjadi setan macam demo. Kacau sikit lah bahasanya, Pak. Kalau nak kata saya setan pun, betul ke lah dah saya setan. Pasal dua hasut orang macam-macam, saya setan. Betul ke lah saya? Jangan bagi jadi saya setan. Saya tak nak bagi orang lain jadi syaitan. Ya, kacau sikit lah bahasa macam tu. Orang lain sebut setan gelak-gelak, tapi saya sebut setan orang tak boleh gelak. Bahkan terbakar. Merah muka.
Ini pasal lah, aku bukan takut dengan hang, aku takut dengan Allah. Aku takut aku tak ikut syariat Nabi. Nampak tak apa lagi lah babi. Tak, saya punya bahasa. Orang Hulu macam ni lah bahasa dia. Tu janganlah kita tinggal daripada ulama-ulama ni. Tinggallah. Yang sekarang ni siapa dia ulama yang kita duk rujuk? Siapa dia? Dia orang kata ada mufti. Syarah mufti pula lagi. Mufti pula terbakar pula. Tak maulah. Itu nonton syarah lah. Tuan-tuan saya sebut macam ni, orang ada akal boleh nilai lah. Kalau mufti pun, mufti ni kalau dia sebut benda yang tak betul yang kita mengaji dalam kitab, bukan boleh ikut mufti tu. Zaman pemerintahan Islam Bani Abbasiyah dulu, pemerintah ni dia perintah kat rakyat supaya intikad Quran ni baharu, Quran ni makhluk, Quran ni bukan kalam qadim. Pemerintah tu, siapa tak ikut pancung kepala. Ulama lawan. Dia tak lawan lah pergi tembak bedil, bubuh bom, tak ada macam tu. Tapi dia tak sokong. Bagi tahu rakyat pula tu tak ikut pemerintah. Tu mujur. Rakyat pandai masa tu. Rakyat yang ikut pemerintah ada juga. Yang mana? Hak macam anjing tu. Saya mengajak macam ni ya. Yang macam anjing macam mana? Yang duk bernaung di bawah kerajaan, yang duk itikad kerajaan lah bagi makan aku, bagi rezeki aku. Kalau tidak aku nak makan apa kalau aku tak ikut dia. Tu lah ikut. Ulama yang mereka ni ada khasyatillah. Aku kena bunuh, aku kena penjara, aku kena sebat, aku kena rotan. Aku tak takut dengan apa, aku takut dengan Allah Ta'ala. Ulama. Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Kena penjara ke apa? Dah, tak ada masalah. Duduk penjara, uzlah, zikir banyak-banyak, doa banyak-banyak. Silap lagi aku doa hang mampu lah tu juga. Kalau Allah Ta'ala makbul doa aku bukan Tuhan. Aku makhluk. Tapi aku dengan hang, kalau aku masuk penjara, aku hubungan kuat dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan doa aku makbul. Kau jangan buat zalim apa dengan aku. Sebab aku tak minta sesuatu yang dengan Allah Ta'ala balas lalani juga ke hang. Jangan sampai kena doa, kena ancam macam tu. Tutup guru kita dulu, dia jaga sangat. Dia tak nak dengan sebab dia orang lain mati, dengan sebab doa dia. Ada ulama-ulama kita tuan-tuan, mulut cukup masin, tapi dia tak bercakap sebarang. Pasal dia ada jiwa macam mana Nabi Muhammad SAW. Dia ada kasih sayang. Dia nak semua orang sedar dapat hidayat. Tapi kalau yang melampau tu, itu pun dia takkan zahir kan dia siapa. Kalau mati pun dia takkan cerita aku yang doa bagi dia mati tu. Takkan dia cerita Allahumma rahmana jami'an. Baik, itu yang kita ni janganlah tinggal ulama-ulama itu. Dan telah berkata ulama di dalam nazamnya. Ulama ni adalah Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jahrah Tauhid. Dia kata fatabi'is salihah mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Apa dia ni? Ikutlah oleh kamu akan yang soleh-soleh daripada ulama-ulama yang salaf dahulu-dahulu. Siapa dia ulama salaf dahulu-dahulu ni? Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Semua ulama salaf. Hidup zaman tabi'in. Tengoklah kelahiran dia. Saya bukan jadi hafal macam demo tu hafal, saya minta maaf. Saya jarang hafal, tapi saya tahu mereka. Saya ada hati dengan mereka. Saya ada akidah dengan mereka. Saya ada hubungan dengan mereka. Kita sebut mereka, kita doakan mereka, rahmatullah alaihim. Kita memang kasih sayang dengan mereka. Tu kita ikut mereka. Terima kasih ajak kami panduan untuk kami boleh ikut, boleh dengan sebab tu taat perintah Tuhan. Terima kasih banyak-banyak. Dia orang ni tak tahu lah. Bunyi salaf mana dia ikut tak tahu. Bunyi salaf. Imam Syafi'i tak ikut, Imam Hanafi tak ikut. Konon salaf mana dia ikut. Pasal salaf ada original salaf, ada fake salaf. Ada fake salaf. Salaf palsu.
dia salaf, tapi salaf bukan salafus salih, dia salafus talih. Orang yang berjumpa zaman Nabi ada dua, beriman dengan Nabi itu sahabi. Ada yang jumpa dengan Nabi tak beriman dengan Nabi, ni gila babi. Babi tu sana, bunyi bi tu sikit ya. Boleh faham saya sebut? Dengar Abu Jahal, Abu Lahab macam mana? Tak payah sembang lah, jumpa Nabi. Tak seperti yang jumpa Nabi semua jadi baik. Tak semua duduk tempat salaf jadi baik. Jadi dia ada ikut salaf tu tak berani sebut salaf tu siapa. Kita sebut Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, masih salaf. Junaid Al-Baghdadi masih salaf. Masih salaf. Yang demo dia ikut siapa dah? Tengok Muhammad bin Abdul Wahab, tengok Ibn Taymiyah, bukan salaf. Konon dia ikut Quran hadis. Ulama-ulama salaf dia tak berani sebut siapa salaf yang dia ikut. Kenapa tak ikut Imam Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i sebahagian salafus salih. Dia ikut Saleh Utsaimin tu bukan salafus salih, itu khalafut talih. Saya sebut. Saya dah buktikan ya, saya sebut, saya ada buku satu saya berani sebut nama dia. Nama Saleh Utsaimin. Dia kata Nabi Adam bukan daripada 25 rasul. Saya ada kitab dah. Satu saya berani cakap. Tak ada kan tu. Satu saya minta 500 kan. Deras saya kata kalau saya nak tunjuk kan. Tu melawak saya lah. Baik. Ikutlah salafus salaf yang dahulu dan jauh oleh kamu akan bid'ah daripada mereka yang khilaf, yang kemudian ni. Yang kemudian ni semua cari khilaf. Dia khilaf mana? Sesuai dengan nafsu dia, yang mana yang cukup. Kalau dia ikut ni pendapat paling mudah, semudah beli barang daripada Shopee. Dan semudah tengok mudah.com.my. Sikit saya buat misal zaman-zaman internet dengan macam tu cukup kot. Dapat selesai. Ada nak semudah itu. Ni golongan sekarang. Semua dia nak mudah. Mengaji pun mudah. Pendapat pun mudah. Apa pun nak mudah. Keedah kita bukan masalah mudah. Masalahnya tepat tak tepat syarak. Buat mesti cermat. Buat mesti hak betul. Buat yang confident. Barang pun nak original, takkan nak beramalan dengan hak jalanan. Kita nak beli barang mesti yang baru. Maksudnya yang fresh. Kan? Istilah fresh ni, yang fresh hak Rasulullah dihurai orang dekat-dekat dengan dia. Salafus salih, Asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Fresh ni, baru ni. Ni ambil Ibn Taymiyah, nama siapa sebut kan? Ibn Qayyim. Ikut siapa? Sebab tu Albani. Berapa kali klon. Tengok putus, sambung. Yang ni kata dia maksud orang yang kemudian ni daripada kurun yang ketiga atas kata satu kaul, lebih-lebih lagi pula bidah yang sesat yang menyalahi ijma' ulama. Apa dia bidah sesat ijma' ulama? Tak nak ikut mazhab. Tu bidah sesat. Itu ada salah seorang ulama zaman kita lah ni, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahmatullah alaih. Dia ada tulis satu buku, dia kata Al-Madhabiyah akhtaru bid'atin yuhaddidu ahkam syar'iyyah. Apa belakang tu tak apa ingat dah. Dia kata orang yang tak bermazhab adalah sebahaya-bahaya bid'ah yang merosak dan menghancurkan syariat Islam. Buku tu dia tulis Wahabi menggelejat buku tu. Sikit saya sebut itu. Tak ada, pergi buka tengok, Google pun ada, Arab ada, Melayu, Indon ada terjemah. Saya tak tahu dalam PDF Indon ada betul tak. Pergi baca berhabis buku tu, tengok dia tulis best. Lebih kurang macam ni. Dia tak cedahkan siapa dia Wahabi, siapa dia Albani. Dalam tu ada dialog antara
Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dengan Albani, dia cerita dialog lebih kurang 3 jam gitu dengan Albani, nak menunjukkan pahaman dia macam mana. Pahaman macam ni lah, pahaman macam kaum muda ni konon nak jadi mujtahid, ambil dalil Quran hadis. Habis dia memang gagal istilahnya nak menjawab satu-satu persoalan yang dikemukakan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam masalah wajib taklidnya orang-orang yang tak sampai martabat mujtahid. Habis-habis dia kata, awak nak ikut cara awak, ikutlah, saya nak ikut cara saya. Sampai Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam buku tu dia kata dia lain kali kalau dia ajak panggil, aku takkan berjumpa dah dengan orang macam ni, pasal buang masa aku. Lebih kurang macam tu dia cakap. Rajin pergi baca buku tu. Baik. Maka jika kita tinggal daripada ulama-ulama, nak ikut pendapat-pendapat yang zaman lah ni, kelulusan-kelulusan orang lah ni, kalau kita tanya rujukan pun dia tak sebut rujukan. Dia kata ni pejabat agama, ni pejabat agama. Tu saya kata terima kasih pejabat agama, bagi satu kelapangan untuk kami buat jemaat. Tapi jangan ambil luruh bendui bodoh yang sampai ibadat kita tak sah, yang kita pula tak ngaji syarak, tak belajar macam mana nak melaksanakan sembahyang Jumaat mengikut SOP syarak, walaupun lulus mengikut SOP kerajaan. Dengar saya sebut kasar sikit. Saya tak biasa sebut benda-benda macam ni dalam pemerintah. Tapi pasal hari ni saja 3-4 orang tanya saya bab tu. Saya ceritalah hak saya. Pasal tu saya kata tanya tu siapa? Pasal dia mencermat bab hukum. Kata dia, kami galat. Ada yang memang duduk tempat tu, dia guru sekolah, dia duduk tempat ni surau apa dan sebagainya. Orang suruh dia buat Jumaat, dia ustaz, dia tanggungjawab, dia in charge tempat tu, dan dia tahu prosedur hukum ni. Orang atas desak dia untuk buat, dia tahu tak sah, dia minta penegasan konfidensi daripada saya. Saya kata betul dah, hang faham tu, terus ada buat. Saya ajarlah satu-satu jenis ni. Tu yang saya nak sebut tu. Kena cerdiklah untuk menerima keizinan daripada pemerintah. Jangan buat mengikut SOP kita, tapi buatlah ikut SOP syariat. Khasnya atas kita mazhab Syafi'i rahmatullah alaih. Maka jika kita tinggal daripada ulama-ulama ni, nescaya jadilah kita maqtu', maksudnya terputus daripada waris Nabi-Nabi. Kita tak ikut pewaris Nabi lah. Itu ikut apa? Ikut Wahabi nama dia. Itu yang dia mahu Wahabi. Itu panjang lah nak syarah tu lah. Sebut mudah gitulah. Maka kita bila dah tak ikut waris Nabi, ikut Wahabi, apa? Kita akan menemui jalan yang sesat. Apa jalan sesat ni? Buat hukum tak patuh SOP syariat. Tu bahasa mudah kan? Jadi kita menemui jalan sesat yang dibawa oleh syaitan, nafsu, dan juga pengaruh syaitan bawa kita pada neraka. Jagalah kata. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak dikatakan ikut ulama itu melainkan ikut ijma' ulama. Tak dikatakan ikut ulama melainkan kena ikut ulama yang ijma' ulama. Saya sebut dah itu. Ulama yang dimaksudkan dengan ijma' ulama. Siapa ulama tu? Dia mesti ulama mujtahidin. Mesti ulama mujtahidin, bukan sebarang ulama yang kita boleh ikut. Kalau takat ulama makan gaji, ulama yang tak ada orang nak jadi ulama, melainkan terpaksa ambil dia sebagai ulama. Ulama lain ada yang lebih pandai daripada dia, tapi tak ada CJ, tak ada PhD. Dia ada PhD, jadi dengan tu terpaksa ambil dia, pasal dia seorang saja ada PhD, ataupun ramai lagi tapi dia terpilih. Bukan dia orang paling pakar dalam bab hukum, tapi sabit dia cukup syarat kerajaan. Slow kira. Kalau slow saya boleh jerit kuat. Wadah dia tengok.
dia ikut patuh kerajaan. Jadi kerajaan boleh lantik dia untuk jadi mufti, jadi pejabat, jadi pegawai kerajaan. Untuk guru yang tak ada PhD tak boleh dilantik pasal tak cukup SOP kerajaan. Tapi berapa ramai tutup guru alim ulama kita yang memang tak ada PhD apa pun tak ada, ijazah apa pun tak ada, CJ pondok pun tak ada, tapi duk ngajak, duk buka pondok, ramai orang jadi takwa dengan sebab dia. Tapi tak boleh dapat jawatan apa-apa dan kerajaan. SPM pun tak ada tutup guru kita. Arwah Patih lu mana ada, CJ sekolah rendah pun tak ada. Anak murid punya ramai beribu-ribu yang jadi dapat hidayat, yang sebab tu boleh kenal Allah Ta'ala, boleh taat. Ada yang jadi wali pun di kalangan pelajar-pelajar dia yang betul-betul takwa pada Allah Ta'ala. Apa saya nak sebut ni, dia tu sendiri CJ apa, CJ sekolah rendah pun tak ada, berhenti sekolah darjah 5 sekolah Inggeris dulu. Tapi tak bolehlah nak jadi mufti pasal syarat pemerintah tak cukup. Tapi mufti pun pergi rojok dia. Dengar boleh? Ada. Sikit. Kalau ikut nak pergi ambil buat apa? Kami yang muka huduh macam ni, duduk pondok ni, apa pun tak ada ni. Hampa tak nak ikut tu hampa punya pasal. Kami pun tak ada paksa nak suruh hampa ikut kami. Tapi kami ada pendirian kami. Kita duduk mengaji ni, kita duduk belajar. Kita tunjuk kitab lagi terberak kot. Tunjuk kitab satu-satu, walaupun tak susun kitab berbuluh-buluh kitab kat depan ni. Jadi tak dikatakan ikut ulama, mesti ikut ijma' ulama, iaitulah kata nas ijma' ulama, mesti ambil hak ijma'. Tambah nak buat sembahyang Jumaat ni, pergi tengoklah mazhab. Seingat saya kalau ada yang kata 3 orang, 5 orang, 7 orang, syarat dia mustautin, besar sekali. Ni mustautin, tak ada seorang habuk pun duduk dalam sekolah tu, kolej tu, penempatan tu, universiti tu. Tak ada seorang habuk pun. Pergi bahasa itu Kalau ada pun tak cukup 40. Kalau ada 40 pun hantar bahas ulama. Tengok ni Fatihah terbaca tak betul, yang ni tak disebut roh, yang ni akidah tak betul, Tuhan tak kenal, ni wuduk pun tak erti, ni kalimah syahadah tak erti mengucap, ni tahiyat pun tak erti baca. Mana boleh selesaikan sembahyang Jumaat dengan orang macam ni? Yang ni orang yang tak sah sembahyang dia. Tasbih tahiyat tak betul, tasbih Fatihah tak betul, mana boleh panggil sembahyang Jumaat? Bukan ahli Jumaat. Walaupun dia mustautin. Ni mustautin pun tak ada. Walaupun semua hafiz Quran, tapi tak ada mustautin, tak sah Jumaat. Bagi faham lah tu. Itulah antara yang disebut oleh ulama ni, yang kita ikut bukan sebarang ulama yang telah diijma' oleh ulama. Yang kita ikut ulama ni ulama yang betul. Siap. Hampa nak kata boleh tu, saya nak tengok mana ulama mana hampa ikut. Hampa kata yang ni ulama betul. Kalau kata mufti, tunjuk kami. Pasal kita tak bisa dengar, tak biasa duk dengar. Boleh sembahyang Jumaat tanpa ada orang mustautin. Buat main nak tengok. Tambah kalau Wahabi lah, Allah lagi sakit hati lah kalau sebut dia, mengamuk besar lah kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik, mudah-mudahan tak ada lapangan hati kita, fikiran kita, bagi kita faham betul-betul hukum syarak ni. Kita faham hukum syarak ni memang tak ada masalah. Yang masalah apa? Masalah dia bila ada orang tak ikut hukum syarak. Kita sebut hukum syarak yang betul, untuk kita bangkang hukum syarak yang tak betul. Habis dia panah baran pasal dia tak betul, kita pun betul dia. Dia kata kita tak betul. Dia tak sembahyang, kita pun betul dia. Betul dia panah baran. Apa duk sibuk-sibuk kami tak sembahyang? La ilaha illallah. Kita ad-din an-nasihah. Nasihat ni dia iradatul khair liman suhlah. Kita nakkan supaya dapat betul-betul kebaikan pada orang yang dinasihat tu. Maksud dapat khair apa? Dapat manfaat, dapat sepatutnya apa yang sepatutnya hasil dan dapat kepada mansuhlah. Untuk ad-din an-nasihah. Pernah sahabat tanya, liman, untuk siapa? Lillah wa rasulih, supaya dapat manfaat sungguh
kalau kata untuk dinasihat supaya kamu betul-betul jadi hamba Allah, jadi betul-betul taat kat Rasulullah, betul-betul taat pada pemerintah yang ikut Allah dan Rasul, betul-betul boleh jadi nasihat, dapat khair ni untuk orang Islam lain dapat khair dengan sebab hang. Wali aimatil muslimin wali amatil muslimin, panjanglah hadis-hadis tu nak syarah tu, ad-din nasihah tu. Jadi tujuan kita duk sebut tu pun supaya nak semua orang ni dapat maksud kita boleh hidup beragama, akidah kita betul, amalan kita betul, akidah kita soleh, amalan kita soleh. Pasal apa? Kita ikut salafus soleh, insya-Allah. Situ dululah. InsyaAllah. Dan tidak dikatakan ikut nas ijma' ulama' itu, melainkan kita kena taklid ikut segala hukum-hukum fiqh itu. Tak masalah taklid nanti dia sembang, insyaAllah. Ada soalan? Ada? Ya. 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 Yang masak orang bukan Muslim. Oh, yang masak orang Islam, tapi yang serve orang bukan Islam. Oh, tokek tu kapiak. Oh, tapi yang masak orang Islam. Oh. Yang tu dia isu apa, modal premis orang kafir punya kan, tapi pekerja, orang mengolah, orang masak, formula apa semua orang Islam. Yang tu gagah jugalah, pasal orang Islam kita yang olah. Cuma tak ada orang Islam kan nak jadi tokek pada orang Islam. Macam mana pun dari sudut memang orang Islam yang olah, orang Islam yang masak, tapi walaupun tokek daripada orang kafir, gagah jugalah. Walaupun istilahnya kita memajukan modal orang kafir untuk dibesarkan kekayaan dia, dan itulah bahasa dia kan. Tapi setidak-tidaknya orang Islam buat, orang Islam proses, gagah jugalah. Dia masih istilah produk Muslim, walaupun tokek dia tu kafir. Oh, hatu fitnah tu. Hatulah fitnah dalam agama. Tokek kafir tulis kasbek apa, tapi yang masak orang Islam. Allah. Enak deh. Ayo pa ayo ma, bukan enak deh. Ayo pa ayo ma, ayo kata boleh. Tapi itu Hindu punya style lah. Ayo ma ayo pa. Apa sudah jadi sama orang Islam ni? Bunyi India sikit. Apa sudah jadi? Wah, saya awal tak tahu mah. Apa aja orang Islam tu lah jadi apa mah. Kedai pun tulis kasbek mah, modal pun orang kafir punya, tapi orang Islam masak itu kedai orang Islam ramai mari macam sokong itu kasbek, tapi tak ada hilang kasbek, tapi elan kasbek ada. Iya. Banyak suai wah ini macam saya punya Cina lah. Saya darah Cina, masa tu saya sebut punya Cina tu kan. Okay, itu masalah tu, jadi fitnah tu. Allah, dia tu dah zaman ni zaman fitnah besar macam tu. Jadi kalau kita tahu, kita tahu kan, memang tokek orang kafir, masak orang Islam, katalah serve orang Islam, katalah itu, nampak molek. Tapi tulis kasbek, orang tak kenal kita. Kasbek tu elan kedai orang Islam makan. Habis apa nak jadi viral masuk Facebook, kan kacau tu. Betul nak clarify balik, kata dia kedai ni sebenarnya orang Islam yang masak walaupun tulis kasbek. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tu kata enak deh, ayo pa ayo mah. Tentulah. Ataupun terbalik kan, yang masak Hindu kan, yang masak Hindu, nalar ke Hindu punya, calik sini pakai sari. Punya ni lah. Bancur roti canai pun pakai kaki bijak.
Gelak dia. Ha. Sedap lah tu channel dah. Yang tembak orang Islam. Orang Islam ambil order orang Islam, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammad. Ha. Restoran Ahmad An-Nuri. Oh. Makanlah dengan bismillah. Semua rezeki daripada Allah. Oh. Tapi tukang masak kapiak. Allah, satu malam pula. Ya. Ataupun tukang masak Islam, yang serve Islam, kedai Islam, model Islam, supplier barang kapiak, mi kapiak, kuotiao kapiak, ayam pun ayam ladang kapiak. Iya. Tokwa pun kapiak. Faham? Toge pun kapiak. Toge tu gagah ni kan, tapi sos pun sos kapiak, kicap kapiak. Kalau mi elok, kuotiao elok sekalipun, habis-habis pakai Ajinomoto kapiak. Contohlah contoh. Walaupun ada satu perkara yang itulah Sabah diri lah. Jadi isu tu lah, isu nak beragama ni. Itu kata zaman lah ni Allah semua nak kata tak ada ke barang halal? Ada. Ni tengah hujan ni, saya ngaji dulu, ada arwah Tok Guru Patih ni, dia kata ada orang kata macam ni, zaman lah ni tak boleh nak elak dah. Ni cakap depan-depan arwah Tok Guru ni, zaman ni dia kata dia Patih tak boleh nak elak dah benda-benda haram ni. Tok Guru dengar ngamuk sah. Saya nak cerita dengan hujan ni apa? Mana pula kata dia tak boleh. Ni kalau hujan turun ni, mutadah dengan tanganmu, minum air tu masih suci lagi, dia kata. Walaupun dia ada duduk kat Kuala Lumpur, dia orang kata hujan beresid lah, apalah, banyak pencemaran, tapi halal, tanganmu halal, air tu halal, mu masuk mulutmu halal. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana mu boleh kata tak boleh lari pada syubhah? Kata sebut boleh, nak tak nak mudah tak bermudah dengan agama. Kalau orang cermat, boleh cermat. Mudah orang tak dah bagi kita cermat tu. Saya jawab soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri shamsika wa nurika bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.